Video kali ini adalah sambungan daripada topik sebelum ini. Untuk subtopik yang seterusnya ialah sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap. Seterusnya sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat serta penyelesaian masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, sebelum kita tengok apa itu sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap, kita ulang kaji dahulu sedikit sudut-sudut yang kamu telah pelajari semasa sekolah rendah. Okey, yang pertama sudut tegak yang nilainya adalah 90 darjah. Dan yang kedua adalah sudut tirus yang nilainya lebih daripada kosong dan kurang daripada 90 darjah. Seterusnya sudut cakar yang nilainya lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Dan yang terakhir ialah sudut refleks. Nilainya melebihi 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. Okey, sekarang kita tengok apa itu sifat untuk sudut pada garis lurus. Okey, sudut pada garis lurus ialah sudut yang nilainya 180 darjah. Okey, sebagai contoh, di sini kamu tengok ada satu garis lurus. Okey, pada garis lurus ini terdapat sudut 180 darjah, okey, ataupun separuh bulatan. Okay, asal kamu jumpa garis lurus, maksudnya nilai sudutnya itu ialah 180 darjah. Hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, kamu tengok contoh yang di bawah ni. Okey, contohlah garis lurus AB di sini. Okey, ada dua sudut di sini yaitu sudut X dan juga sudut Y. Jadi nilai dua sudut ini kalau kamu tambahkan, kedua-duanya ini adalah sudut pada garis lurus, maka X tambah Y sama dengan 180 darjah. Okey, sifat yang kedua adalah untuk sudut refleks. Okey, sudut refleks nilai sudutnya ialah lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Okey, tadi cikgu sudah terangkan sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, contoh di sini. Okey, contoh ada garis lurus MN di sini. Nilai sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, maksudnya nilai sudut di sini ialah 180 darjah. Tetapi kalau nilai sudut itu melebihi 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Okey, contoh cikgu sambungkan lagi garisan untuk sudut itu sampai ke bawah ini. Maksudnya ini ialah sudut refleks. Sudut refleks yang nilainya melebihi 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. Okey, sebagai contoh nilai di sini 220 darjah. Okey, seterusnya pula sudut putaran lengkap. Okey, sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Okey, sebagai contoh kamu tengok di sini. Okey, satu garis lurus. Apabila cikgu buatkan satu putaran lengkap, maksudnya nilai sudut di sini ialah 360 darjah. Okey, dan cirinya lagi ataupun sifatnya hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Okey, ini untuk sudut putaran lengkap. Okey, sebagai contoh titik itu di tengah-tengah. Dan kamu tambahkan sudut-sudutnya. Contoh di sini ada sudut E, sudut B, dan juga sudut C. Okey, kalau kamu perhatikan sudut E, sudut B, dan sudut C ini ialah satu putaran lengkap. Maka apabila kamu tambahkan E tambah B tambah C, maka nilainya ialah 360 darjah. Okey, perhatikan contoh satu. Bagi setiap sudut yang berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut pada garis lurus, sudut refleks atau sudut putaran lengkap. Okey, contoh satu kita perhatikan sudut ini ialah sudut refleks. Okey, sebab kamu tahu nilainya melebihi 180 darjah tetapi kurang satu putaran lengkap iaitu 360 darjah. Okey, sudut yang kedua pula ialah sudut pada garis lurus. Okey, lepas itu sudut yang ketiga ialah sudut putaran lengkap. Seterusnya untuk sudut pelengkap, penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, sudut pelengkap ialah sepasang sudut yang hasil tambahnya ialah 90 darjah. Okey, kalau kamu perhatikan ada dua sudut yang kalau kamu tambahkan nilainya adalah 90 darjah, maka itu dikenali sebagai sudut pelengkap. Okey, contoh berdasarkan raja di bawah ini, sudut E dan sudut B kalau kamu tambahkan nilainya adalah bersamaan 90 darjah kerana sudut tegak. E tambah B sama dengan 90 darjah. Okey, maka kamu boleh nyatakan sudut E adalah pelengkap bagi sudut B. Dan sebaliknya, okey, maksudnya
Sudut B pula adalah pelengkap bagi sudut A. Okey, untuk sudut penggenap pula, sudut penggenap ialah sepasang sudut yang hasil tambahnya ialah 180 darjah. Maksudnya dua sudut yang kamu tambahkan nilainya 180 darjah itu dikenali sebagai sudut penggenap. Okey, contoh dalam raja di bawah ini ada sudut X dan juga sudut Y. Okey, sudut X dan Y ini adalah sudut pada garis lurus. Jadi X tambah Y sama dengan 180 darjah. Sepasang sudut yang kamu tambahkan nilainya ialah 180 darjah, maka sudut itu kita kenali sebagai sudut penggenap. Maka sudut X ialah penggenap bagi sudut Y. Begitu juga sebaliknya. Okey, sudut konjugat pula ialah sepasang sudut yang hasil tambahnya ialah 360 darjah. Okey, maksudnya ada dua sudut yang kamu tambahkan membawa hasil 360 darjah. Maka sudut itu ialah sudut konjugat. Okey, contoh di sini sudut M tambah dengan sudut N, maka hasilnya ialah 360 darjah. Maka sudut M ialah sudut konjugat bagi sudut N. Begitu juga sebaliknya. Okey, contoh soalan yang berkaitan dengan sudut pelengkap, penggenap dan juga sudut konjugat. Contoh 3E, X dan Y ialah sudut pelengkap. Jika Y sama dengan 31, maka X ialah X tambah Y, sudut pelengkap ialah 90 darjah. X tambah 31, Y-nya 31 sama dengan 90, maka X sama dengan 90 darjah tolak dengan 31 darjah. X sama dengan 59 darjah. 3B pula, 166 ialah sudut penggenap bagi Y. Cari nilai Y. Okay. Y tambah dengan 166 ialah sudut penggenap. Maka hasilnya ialah 180 darjah. Sudut penggenap 180 darjah. Y sama dengan 180 darjah tolak dengan 166 darjah. Maka Y sama dengan 14 darjah. Okey, contoh 3C pula. Z dan 135 darjah ialah sudut konjugat. Cari nilai Z. Z tambah dengan 135 darjah ialah sudut konjugat. Maka hasil tambahnya ialah 360 darjah. Maka Z sama dengan 360 darjah tolak dengan 135 darjah. Sudut Z ialah 225 darjah. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan penyelesaian masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, contoh 4, dalam raja di sebelah P dan 54 ialah sudut pelengkap. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Hitungkan nilai P, Q, R dan S. Okey, berdasarkan soalan ini, cari maklumat dalam petikan tersebut. P dan 54 ialah sudut pelengkap. Maka kamu boleh cari nilai P berdasarkan maklumat tersebut. Kerana sudut pelengkap, hasil tambah dua sudut tersebut ialah sama dengan 90 darjah. Maka P tambah 54 sama dengan 90 darjah. Maka sudut P sama dengan 90 darjah. Kamu tolakkan dengan 54. P sama dengan 36 darjah. Okey, maklumat seterusnya, P dan Q ialah sudut penggenap. Okey, dan kamu perhatikan pada raja ini, P dan Q juga ialah sudut pada garis lurus. Sudut penggenap dan juga sudut pada garis lurus, nilainya ialah 180 darjah. Maka penyelesaiannya, kamu akan dapat P tambah Q sama dengan 180 darjah. Nilai P tadi ialah 36 darjah. Okey, masukkan 36 darjah tambah dengan Q sama dengan 180 darjah. Maka sudut Q sama dengan 180 darjah, kamu tolakkan dengan 36. Sudut Q nilainya ialah 144 darjah. Okey, maklumat yang seterusnya ialah sudut konjugat bagi R ialah 260. Maka kamu boleh tambahkan sudut R dengan pasangannya yaitu 260 darjah. Maka hasilnya ialah sudut konjugat. Okey, nilai sudut konjugat bersamaan 360 darjah.
Maka sudut R sama dengan 360 darjah tolakkan dengan 260 darjah. R sama dengan 100 darjah. Oke, maklumat yang terakhir yang kamu perlukan adalah menentukan nilai sudut S. Oke, kalau kamu perhatikan sudut S ini, sudut S ini kamu boleh buat penyelesaiannya. Sudut ini berada pada garis lurus. Oke, ada beberapa kaidah yang kamu boleh gunakan. Salah satunya adalah menggunakan sudut pada garis lurus. Oke, sudut pada garis lurus nilainya ialah 180 darjah. Maka sudut R nilainya 100, tambahkan dengan sudut S, tambah dengan 54, hasilnya ialah 180 darjah. Maka sudut S kamu boleh hitung 180, tolak dengan 54, tolak dengan 100. Maka sudut S bersamaan 26 darjah. Oke, kamu boleh juga gunakan kaedah lain untuk menentukan nilai sudut S ini. Oke, perhatikan satu putaran di sini adalah satu putaran lengkap, maka membawa nilai 360 darjah. Jadi kamu boleh tambahkan semua sudut berdasarkan nilai yang kamu sudah dapat untuk P, Q, dan R tadi. Langkah kerjanya, P tambah dengan sudut Q, tambah dengan sudut R, tambah dengan sudut S, serta tambah dengan 54 darjah, sama dengan 360 darjah. Nilai P ialah 36 darjah, tambah dengan Q 144 darjah, tambah dengan R 100 darjah, tambah dengan sudut S, tambah dengan 54 darjah bersamaan 360 darjah. Oke, maka sudut S kamu tambahkan dengan hasil tambah semua nilai sudut yang ada ini, yaitu 334, maka hasil tambahnya sama dengan 360 darjah. Maka sudut S sama dengan 360 darjah tolakkan dengan 334. Sudut S kamu akan dapat nilainya 26 darjah. Sama seperti jawapan yang kamu dapat menggunakan kaedah sudut pada garis lurus. Jadi cikgu harap kamu dapat selesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat, serta sudut pada garis lurus, sudut refleks, dan juga sudut putaran lengkap. Nice.